Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Okey, jadi dalam video kali ini aku nak mengulas sebuah buku yang bertajuk Sang Penguasa daripada Niccolo Machiavelli. Buku ni diterbitkan oleh The Bibliopress Publication dan ditulis oleh Niccolo Machiavelli serta diterjemahkan oleh saudara Zamir Mohidin dan ditambah lagi dengan syarahan oleh saudara Aiman Rashdan Wong. Okey, kita masuk kepada isi. Sebenarnya hasil kerja Machiavelli ni agak kontroversi lagi-lagi di zaman buku ini diterbitkan sekitar 500 tahun yang dululah. Malah buku ni diharamkan oleh gereja Katolik selama hampir 200 tahun. Sebab musabab buku ni agak kontroversi adalah kerana dia bercanggah dengan nilai dan etika moral yang diterima oleh masyarakat Eropah pada masa sekian. Dan boleh dikatakan sampai ke hari ini sebenarnya penulisan dan hasil kerja beliau ni agak kontroversi. Cuma bezanya orang zaman sekarang dengan orang zaman tersebut, orang zaman sekarang ni lebih memahami dan lebih cakna dengan apa sebenarnya yang disampaikan oleh Machiavelli. Okey, salah faham biasa pasal Machiavelli ni adalah pasal contoh yang pertama, matlamat menghalalkan cara, ataupun dalam bahasa Inggerisnya the ends justify the means, ataupun buatlah apa-apa sahaja demi nak mengekalkan kuasa. Okey, ni lebih kurang macam yang pertama tadi itulah. Ataupun yang ketiga, tak perlu patuhi etika moral. Okey, salah faham ini nak cakap dia betul tak juga, nak cakap dia salah pun tak juga. Tapi aku boleh kata salah faham ni sebenarnya dia tak memahami ajaran Machiavelli secara menyeluruh. Kalau aku boleh ringkaskan keseluruhan buku ni, aku boleh katakan bahawa apa yang sebenarnya diajarkan oleh Machiavelli adalah orang-orang yang baik itu perlu belajar daripada orang-orang jahat. Okey, sebab apa macam tu? Sebabnya pada zaman beliau ni, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang yang berhati perut, yang pemurah, yang baik, orang-orang macam ni selalu sangat diselewengkan, dianyaya, difitnah, ditindas, dibunuh dan juga dihapuskan. Atau senang cakap, orang-orang yang baik dalam politik ni dia tak kekal lama, dia senang sangat dihapuskan daripada permainan politik. Berbeza dengan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat ni lah orang-orang yang menang, bebas, dapat kuasa, kaya, berjaya dalam arena politik pada masa tersebut lah. Jadi persoalannya dekat sini adalah kenapa macam tu? Kenapa orang baik ni asyik kalah tapi orang yang jahat ni asyik menang? Okey, sebab utamanya adalah kerana orang-orang yang jahat itu tidak terikat dengan etika dan moral yang mengikat orang-orang baik. Jadi orang-orang jahat ni ada kelebihan terhadap orang yang baik. Contoh macam orang jahat ni boleh menipu, boleh memfitnah, boleh memalsukan dokumen, menyebarkan propaganda, mensabotaj atau apa-apa sahajalah yang boleh memenangkan diorang untuk mencapai kekuasaan. Okey, secara analoginya macam ni lah. Bayangkan sekumpulan calon, mereka hendak mendapatkan satu jawatan. Jadi mereka kena bersaing sesama mereka. Bayangkan, mereka semua ni kenalah menduduki peperiksaan. Okey, andai kata korang adalah salah seorang daripada calon tersebut. Korang memang mematuhi etika peperiksaan seperti tak meniru, berlaku jujur dan lain-lain lah. Tapi kawan-kawan korang semuanya menipu, ada yang bawa toyol, ada yang pasang kabel, ada yang mengampu bodek, ada yang merasuah demi untuk mencapai matlamat yang sama macam korang. Cuba korang fikir secara logiknya lah. Secara logiknya, boleh ke korang menang lawan diorang yang main kotor tu? Okey, jawapannya memang tak. Korang memang takkan menang lah. Sebab diorang dah ada kelebihan dan diorang dah buat jalan pintas yang boleh mengalahkan korang. Jadi itulah apa yang berlaku pada masa tersebut, iaitu orang-orang jahat ni dia tak terikat dengan etika, tak terikat dengan moral. Jadi sebab tu orang-orang jahat ni dia boleh mencapai kekuasaan. Bila cerita pasal tu, aku memang teringat satu movie yang bertajuk Law Abiding Citizen, sekitar tahun 2009 punya movie lah. Dalam cerita tu, watak utama bernama Nick Rice. Beliau ni seorang pendakwa raya. Beliau ni nak mengalahkan penjahat bernama Clyde Shelton. Sepanjang usaha beliau untuk menangkap dan mengalahkan Clyde Shelton ni,
beliau memang mematuhi segala etika dan perundangan lah, memandangkan beliau sendiri adalah orang undang-undangan. Tetapi Clyde Shelton ni senang je lepas, senang je berjaya, senang je buat kerja-kerja kotor dia tu semua. Sebab Clyde Shelton ni langsung tak terikat dengan perundangan. Peduli apa dia pasal perundangan. Lepas tu sepanjang cerita tu lah Nick Rice menghadapi dilema dan kesukaran untuk menangkap Clyde Shelton. Ironinya, apabila pengakhiran Nick Rice berjaya kalahkan Clyde Shelton bukanlah daripada jalan yang beretika, tapi daripada jalan yang tak beretika, jalan yang melanggar undang-undang lah. Jadi sebenarnya inilah apa yang diajarkan oleh Machiavelli, iaitu orang-orang yang baik ni kadang-kadang dia kena tinggalkan etika dan kebaikan untuk mengalahkan orang-orang yang jahat. Ataupun senang cerita, apa yang diajarkan oleh Machiavelli ni adalah menjadi seorang pemimpin yang efektif lah. Sebab nak jadi efektif takkan mampu dengan cara kebaikan 100%. Sebab kadang-kadang ada situasi dan keadaan yang mana orang-orang baik ni perlu meninggalkan etika dan kebaikan serta peraturan demi nak mengalahkan orang-orang yang jahat. Jadi inilah apa yang sebenarnya diajarkan oleh Machiavelli, iaitu menjadi pemimpin yang efektif. Tetapi ada hadnya. Aku ulang semula, yang diajarkan oleh Machiavelli ialah menjadi pemimpin yang efektif. Sebagai contoh, dengan cara buat baik sekiranya mampu dan buat jahat sekiranya perlu. Itu maksud efektif dari sudut pandang Machiavelli. Akan tetapi ada had-hadnya, ada had tertentu untuk buat kedua-dua ni. Macam contoh, buat baik sekiranya mampu. Okey, mampu buat baik, buat baik. Tetapi ada hadnya, kena ingat. Dan sama juga dengan buat jahat. Buat jahat kalau perlu baru buat jahat, tapi ada hadnya juga. Tak boleh berlebih-lebihan. Jadi seorang pemimpin itu dia perlu bijaksana dan pandai dalam memilih apa tindak tanduk yang sepatutnya dilakukan. Memang pemimpin itu perlu peka terhadap situasi dan sentiasa fleksibel dengan keadaan semasa. Semua tu tak lain tak bukan untuk kekal hidup dan kekal berjaya dalam bidang politik pada zaman tersebut lah. Okey, kalau nak disimpulkan, Machiavelli ni sebenarnya seorang yang realis, seorang yang mementingkan realiti semasa. Malah dalam buku beliau ni pun beliau mengkritik beberapa ahli-ahli falsafah dan ahli politik yang memikirkan pasal dunia politik ni sebagai satu ruang yang idealistik. Ahli-ahli falsafah macam Aristotle, Plato dan sebagainya semua tu, mereka sibuk nak mengajarkan orang tentang cara-cara menjadi baik, cara-cara berbuat baik apa semua. Tapi sebenarnya berbenda tu tak realistik, dan apa yang diajarkan oleh Machiavelli ialah macam mana cara-cara nak hidup dengan realiti semasa. Okey, walaupun hasil kerja beliau ni ditulis hampir 500 tahun yang lepas lamanya, tetapi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh beliau masih lagi relevan untuk diguna pakai pada hari ini. Okey, mungkin ada beberapa perkara yang tak sesuai lah pada zaman kita, tapi dia punya prinsip-prinsip yang lain, prinsip asas pasal kepimpinan tu memang boleh diterima akal lagi pada masa hari ini. Dan aku rasa Machiavelli ni membuka mata aku dari segi tentang politik. Pasal macam bila faham apa yang diajarkan ni, akan rasa kurang kecewa dengan tindak tanduk ahli politik lah. Mungkin macam kita adalah, aku tak cakap sesiapa aku cuma cakap secara umum. Kita mungkin tak suka atau tak berpuas hati dengan beberapa ahli politik. Kenapa dia buat macam tu, kenapa dia buat macam ni. Tapi bila kita faham pasal politik yang sebenarnya, macam mana situasi politik tu, kita akan rasa kurang kecewa dengan tindak tanduk ahli-ahli politik. Jadi itulah pengajaran yang aku takkan lupa daripada Machiavelli ni. Okey, untuk rumusan, apa yang diajarkan oleh Machiavelli ni sebenarnya adalah menjadi pemimpin yang efektif, dan beliau adalah seorang yang realis, seorang yang realistik lah senang cakap. Ajaran beliau adalah buat baik kalau mampu dan buat jahat kalau perlu. Tapi kedua-duanya ada hadnya. Seorang pemimpin itu memang kena bijaksana dalam menentukan nak pilih pilihan yang mana apabila berdepan dengan situasi itu. Okey, Machiavelli ni dia tak ajar kita mencapai kekuasaan demi memuaskan nafsu peribadi. Dia tak ajar macam tu. Tapi dia ajar supaya buat kerja-kerja yang perlu dibuat supaya boleh memelihara keselamatan diri sendiri sebagai penguasa ataupun memelihara keamanan sesebuah wilayah yang dikuasai tersebut. Okey, jadi itulah serba sedikit pasal Machiavelli ni. Jadi keseluruhan ajaran beliau ni taklah jahat, tapi lebih kepada realistik. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe
tekan juga butang kecil loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video baru daripada aku. Itu sahaja, kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.